Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. Sehari ini sahabat semua, saya ingin memberikan perkembangan terkini ya berkaitan dengan pemain bola sepak tempatan ataupun kebangsaan Faizal Halim yang disimba dengan asid sahabat semua. Hari ini ya polis telah pun mengeluarkan lakaran muka individu tersebut. Jadi kita harapkan bagi sesiapa yang mempunyai maklumat juga mungkin mengenali individu ini, ya Anda boleh mungkin berikan update ataupun laporan ya kepada pihak berkuasa khususnya. Jadi sahabat semua, saya ingin membacakan kenyataan media ini dan juga lakaran yang lebih jelas muka individu ini, yaitu ini dia sahabat semua. Akhirnya polis keluarkan lakaran suspek ya simba asid terhadap Faizal Halim. Jadi dengan keluarnya lakaran ini, ya individu ini boleh dikesan ya melalui maklumat-maklumat daripada orang ramai, daripada Anda sama semua sahabat-sahabat semua. Jadi saya ingin juga membacakan kenyataan media ini. Polis di Raja Malaysia hari ini mengeluarkan lakaran wajah suspek yang dipercayai terlibat dalam kes menyimba asid kepada pemain bola sepak pasukan Selangor, yaitu Muhammad Faizal Abdul Halim. Ketua Polis Negara Tan Sri Razarudin Husain berkata, suspek yang terlibat dalam kes yang berlaku di sebuah pusat membeli belah di Petaling Jaya pada 5 Mei itu mempunyai ketinggian 165 cm, berusia lingkungan 30-an, bertubuh sederhana dan berkulit sawo matang. Orang ramai yang mengenali atau mempunyai maklumat individu berwajah seperti lakaran tersebut diminta untuk menghubungi pegawai penyiasat kes Inspektor M. Jaga Chandran di talian 012 684 8166 ataupun 03 2266 6071 ataupun mana-mana balai polis yang berhampiran, katanya dalam satu kenyataan. Pada 5 Februari, Faizal mengalami kecederaan melecur tahap 4 selepas disimba asid oleh individu tidak dikenali menyebabkan kecederaan pada badannya. Dan beliau dikatakan diserang ketika berada di sebuah pasar raya terkemuka di Kota Damansara, Petaling Jaya, kira-kira jam 4 petang. Jadi perkara ini sebenarnya sahabat semua telah disahkan sendiri oleh pihak berkuasa Polis Raja Malaysia ya berkaitan dengan lakaran wajah orang yang dikehendaki ini. Jadi kita sangat memerlukan ya kerjasama daripada orang ramai. Mungkin ya sesiapa yang mengenali individu ini, ya Anda boleh berikan ya kerjasama ataupun maklumat ya kepada pihak berkuasa ataupun balai polis yang berdekatan, juga ya melalui telefon seperti mana yang saya sudah bacakan sebentar tadi sahabat-sahabat semua. Jadi negara kita sebuah negara yang merdeka. Perkara-perkara seperti ini ya amatlah sesuatu yang menyedihkan kita, sehingga berlakunya perkara yang jarang sekali ya berlaku di dalam negara kita. Jadi semangat ya, semangat sebagai warga Malaysia, rakyat Malaysia itu harus ya ada di dalam setiap diri kita. Seperti mana juga kenyataan daripada YB Fahmi terkini, yaitu dalam bulan kebangsaan dia menyatakan ya dan menggesa ya satu rumah sehelai jalur gemilang. Ini antara gesan daripada pihak kerajaan ya yang akan kita yang mana kita akan menyambut bulan kebangsaan dalam beberapa bulan ini lagi. Saya akan letak bendera di kereta dan di rumah juga ya. Ini untuk menunjukkan ya kita sebagai rakyat Malaysia ya yang berbilang bangsa ya, tapi kita mahukan hidup yang harmoni. Jadi Kementerian Komunikasi akan mengetengahkan inisiatif satu rumah satu jalur gemilang bagi menyemarakan semangat sambutan bulan kebangsaan tahun ini. Menterinya YB Fahmi Fadzil berkata, usaha mengibarkan bendera jalur gemilang perlu bermula dari rumah yang menjadi tempat paling selamat untuk diduduki oleh keluarga tersayang. Beliau berkata perkara ini penting kerana jalur gemilang merupakan simbolik ya, simbolik kemerdekaan dan perpaduan rakyat Malaysia yang mana ia akan dikibarkan pada setiap detik kejayaan yang ditempah di seluruh dunia.
Jadi amalan untuk mengibarkan jalur gemilang terutama ketika sambutan bulan kebangsaan perlu sentiasa diingat. Kata YB Fahmi, saya turut mengingatkan semua pihak untuk mengibarkan jalur gemilang yang sempurna, yaitu bendera yang tidak koyak, tidak uzur dan tidak lusuh, kerana ia adalah gambaran sebagai warga negara bertanggung jawab dan cintakan negara, katanya ketika berucap pada satu majlis ekspresi bulan kebangsaan di Ibu Negara semalam. YB Fahmi berkata program ekspresi bulan kemerdekaan itu yang turut dilaksanakan secara serentak di Penampang, Sabah dan Kuching Sarawak merupakan pendekatan kerajaan untuk memastikan usaha menyemarakkan perasaan cintakan negara dapat meresapi rakyat dari pelbagai peringkat. Antara aktiviti yang menjadi pengisian program itu ialah pameran kenegaraan, persembahan kesenian, reruai foto, pertandingan mewarna kanak-kanak dan segmen ekspresi mereka merdeka dan pameran miniatur berkonsepkan kemerdekaan, permainan tradisional dan busana tradisional. YB Fahmi berkata bagi menyemarakkan lagi bulan kebangsaan, pihaknya turut menerbitkan kompilasi lagu patriotik dan perpaduan yang mengundang 22 lagu yang boleh dimuat naik turun secara percuma di portal rasmi Merdeka 360. Jadi katanya, saya berharap kompilasi lagu ini dimanfaatkan di sekolah-sekolah dan komuniti madani bersempena dengan bulan kebangsaan Hari Malaysia agar kita dapat meraihkan suasana itu dengan keadaan aman dan damai, bersatu padu sambil diiringi azam baru untuk membangunkan negara, katanya. Berhubung komuniti madani pula, YB Fahmi menyifatkan penubuhan platform itu di bawah Jabatan Penerangan sebagai barisan hadapan untuk meningkatkan kefahaman mengenai usaha kerajaan dalam memberikan kesejahteraan kepada rakyat. Beliau berkata ini termasuk usaha kerajaan untuk meningkatkan pendapatan rakyat serta pendekatan bagi menangani isu 3R, fitnah dan berita palsu yang boleh berlaku dalam negara. Kita sudah aturkan berbagai program untuk 1.878 komuniti madani ini yang akan dikendalikan oleh pegawai-pegawai daerah bagi memastikan mesej kerajaan sampai ke peringkat akar umbi, katanya. Itu dia antara kenyataan dah daripada YB Fahmi. Dan sekali lagi kembali kepada perkara asas tadi yang saya kongsikan, ya, individu yang dikehendaki lakaran muka telah pun dikeluarkan oleh pihak polis Sabah semua, ya, untuk mencari, dan sekiranya anda memiliki maklumat mengenali individu ini di mana keberadaannya, ya, anda boleh berikan maklumat itu di balai polis yang berdekatan. Kerana kejadian dan apa yang dilakukan oleh individu ini dengan menyibak esej kepada pemain bola sepak kebangsaan ini adalah satu yang tidak boleh diterima. Jadi apa pandangan anda sahabat semua? Anda boleh berikan komen anda di dalam ruangan komen. Terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan tak apapun kangkap 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya tepuk dada tanya selera. Sekian daripada Orang Indo Channel. Kita berjumpa lagi. Bye bye.